Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salam Isyak penuh barakah daripada bumi Madinah Al-Munawwarah. Hari ini tanggal 9 November 2022. Bersama dengan saya adalah grup SV 9 November kan. Malam ni kita akan buat ziarah dalam Andalusia, dari mana kita akan menuju ke Masjid An-Nabawi insya-Allah. Ya. Seperti mana biasa, seperti mana lazimnya, kita akan mulakan daripada pintu 17 menuju terus ke bahagian Saqifah Bani Sa'idah dan terus saja menuju ke Al-Ghamamah, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar. Kemudiannya kita akan menuju ke Kubah Hijau. Seterusnya daripada sana kita akan terus menuju ke Baqi', berdoa, kemudian kita akan pulang semula ke hotel lah. Inilah route ataupun laluan yang kita akan lalui insya-Allah. Hari ni cuma sedikit jauh kan. Sebab apa? Sebab kita duduk di Madin kan. Kita tidak duduk di Raudhah Royal Inn. Jadi sikitlah jauh kan. Tidaklah jauh sangat kan. Sikit jauh. Assalamualaikum warahmatullahi. Malaysia boleh? Boleh kurma. Ya. Di ini adalah Hotel Raudhah Royal Inn. Namun hari ni kita duduk di Madin, belakang sikit lah, itu je kan. Suhu di Madinah masih lagi terasa bahang-bahang sikit lah kan. Tidaklah begitu sejuk seperti mana yang digambarkan. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu lagi ke depan, nak masuk tengah atau akhir November ni, barulah mungkin musim sejuk akan melanda bumi Madinah Al-Munawwarah. So far masa ni masih lagi sederhana suhunya, tapi tidaklah panas dan juga tidaklah sejuk. Ha? Kedai apa? Arabian Oat. Memang original. Memang harganya pun original. Kan dia kalau tengok pada ml, ikut ml lah kan. 100 ml ke 50 ke 100, dia memang harga dia memang cecah puluh-puluh. Dan memang rata-rata lah kalau lagi banyak kan. Depend kepada kualiti apa yang akan cari kan. Kalau nak cari minyak wangi, tapi Arabian Oat ni memang masyhur kan. Di Malaysia pun ada Arabian Oat kan. Jadi memang masyhur lah. Macam mana? Haji belakang? Okey. Ye? Okey ke? Larat? Allah apa? Kita memang jalan pun berhenti insya-Allah. Boleh seselo. Okey je ya. Okey jom. Seselo ya insya-Allah. Jalan jom. Jom bilang seselo ya. Kan. Jom kita seselo insya-Allah. Sudah pasti lazimnya dalam sebuah grup itu ada yang muda, ada yang kurang muda kan. Jadi
Kita ikut aja rentak dan juga irama satu grup ini. Bersederhana, jalan pun slow-slow, lenggang-lenggang, selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan menuju ke Masjid An-Nabawi insyaAllah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberikan saya peluang untuk kali kelima datang ke Masjid Nabawi pada musim ini. Daripada Ogos hari tu, September 2 kali, Oktober keempat, dan yang ini adalah yang kelimanya. Sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masih lagi memberikan saya peluang untuk datang ke bumi Nabi, menjejakkan kaki di bumi yang menggenggam jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi apakah nikmat yang engkau mungkiri ya? Kan, jadi tiada nikmat yang kita mungkiri, bahkan kita bersyukur kepada Allah Taala kan atas segala nikmat yang telah diberikan khususnya kepada diri saya. Okey, yang pertama sekali kita akan menuju ke hujung sana, 326 Payung gergasi ni dia akan buka setengah jam sebelum subuh dan menguncup setengah jam sebelum maghrib. Jadi kalau nak main awal 1 jam sebelum subuh, boleh berkemah bawah ni. Bawa makanan, berkelah kan, nak tunggu dikuncup masa maghrib. Sebelum maghrib setengah jam boleh berkelah kat bawah ni. Sambil dia kuncup kan. Solat Jumaat penuh ni, perempuan semua ada sini ya. Untuk solat Jumaat ni pagi ni tak boleh, ada pegawai ya. Ini latihan awal sebelum sa'i esok, sebelum umrah kan. Besok kat Mekah, umrah apa semua 3.5 km. Jadi kita praktis dulu. Tawaf boleh kan, seslow. Cuma larangan-larangan ihram tu kena jaga betul kan. Seslow ya jalan insyaAllah. Seslow ya. Macam biasa dalam sebelah malam 11. Ada barang tinggal tak bawa? Biskut. Biskut kena runcit bawah tu ada. Tak payah bin Daud. Tak ada masalah. Okey tuan. Basket. Siapa nak kerusi ambil, duduk. Nak cerita sikit. Okey. Yang larat berdiri teruskan diri, yang nak duduk boleh ambil kerusi duduk. Okey. Bagi tu Haji kerusi kan. Dan bawa kerusi ni sepanjang jalan kita kan. Sepanjang kita berjalan ni, bawa je kerusi ni. Sagi dah habis boleh pulangkan kat ujung sana kan. Okey, baik, duduk. InsyaAllah saya ambil masa dalam 5 ke 10 minit kat sini ya. Ya. Okey, baik, alhamdulillah kita sekarang ni berada di bahagian barat Masjid An-Nabawi ya. Kan? Hai. Semua duduk. Kan? Duduk betul ni.
Tak apalah, yang muda-muda duduk bawah kan. Okey, baik. Kita berada di bahagian barat tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan tengok di belakang tuan-tuan adalah Moving Peak, Anwar Moving Peak. Ini adalah hotel yang lazimnya juga dipakai oleh tabung haji lah, kan, Anwar Moving Peak. Dan di sebelah belakang tuan-tuan ada satu kebun, ada satu taman yang menjadi ikoniknya. Sekitar Masjid Nabawi ni tidak ada taman, melainkan taman ini je. Mengapa Saudi menjaga taman ini? Tu soalannya. Kan, sedangkan pembesaran sedang dilakukan, tapi taman itu still tak dihapuskan, still dibiarkan. Ini namanya Saqifah Bani Sa'idah. Culang, Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Di sinilah terdapat satu kelompok yang namanya daripada Bani Sa'idah, di mana di sini merupakan satu tempat yang penting ketika mana kewafatan Nabi SAW. Mereka telah mencalonkan, memberikan pencalonan PRU ketika itu. Kan PRU kan. Alamak lah, tengah demam PRU sekarang ni. Istilah PRU untuk melantik siapakah khalifah yang layak untuk mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak ada siapa pun yang layak untuk menggantikan jasad Nabi, menggantikan diri Nabi. Tak ada siapa pun yang layak. Namun begitu, umat Islam mesti ada pemimpinnya. Tak boleh dibiarkan bila Nabi wafat, umat Islam tak ada pemimpin. Dibiarkan aja, tak apa pada pimpinan, nak taat pada perintah siapa dan sebagainya. Maka ketika mana Nabi SAW meninggal dunia, Nabi wafat. Nabi ni tuan-tuan, dia wafat pada berapa bulan? Dia wafat pada 12 Rabiul Awal kan. Dia lahir pada 12 Rabiul Awal dan wafat juga pada 12 Rabiul Awal. Itu faktanya kan. Nabi dilahirkan pada hari Isnin, meninggal dunia pun pada hari Isnin. Nabi dijadikan Nabi, diangkat menjadi Nabi Rasul pada hari Isnin, dan Nabi hijrah sampai ke Madinah juga pada hari Isnin. Sebab itulah Isnin ni istimewa dan disunatkan untuk berpuasa. Orang tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa puasa hari Isnin?" Al-yaum hadza wulidtu fihi, kan? Sesungguhnya hari Isnin ini adalah hari di mana hari lahir aku. Kan? Sebab itu Nabi puasa hari Isnin. So kita pun boleh juga puasa hari Isnin sempena Nabi puasa. Kan? So Nabi puasa hari Isnin sempena hari jadi dia lah. Okey. Baik, bila Nabi wafat pada hari Isnin, Nabi wafat hari Isnin pada waktu duha. Waktu duha Nabi wafat. Subuh itu adalah subuh yang terakhir Nabi bersama dengan para sahabat sembahyang apa semua. Bila Nabi wafat pada waktu duha, maka ramailah di kalangan para sahabat Nabi yang telah berkumpul. Di mana? Di sini. Berbincang siapakah orang yang akan memimpin umat Islam ni. Maka kata Ansar, yang orang penduduk di Madinah ini, dikata kamilah yang layak patutnya jadi pemimpin. Kan? Apa pasal? Sebab waktu korang susah dulu, geng muhajir yang susah, kami ni sebagai orang yang beri bantuan. Kata muhajirin, apa pula korang kan? Kami lah yang layak. Sebab kami dulu 13 tahun dengan Nabi dulu. Kan? Kami masuk Islam awal lagi daripada kamu. Sikit punya hal nak gaduh dah. Muhajirin dengan Ansar dan nak gaduh. Kan? Maka waktu selesai perkebumian, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab bergerak daripada rumah Nabi, ujung mana, pergi ke Saqifah Bani Sa'idah ni. Tengok ada orang bising-bising, tanya kan, apa kehernya Yop? Orang Perak punya kan, apa kehernya kan. Tengok bunyi bising-bising macam nak gaduh je. Tidaklah wahai Abu Bakar kan, kami ni tengah bincang siapakah orang yang layak untuk memimpin umat Islam lepas Nabi wafat ni. Oh, kalau gitu aku ada calon, kata Abu Bakar. Siapa calonnya? Aku calonkan Umar Al-Khattab menjadi khalifah kepada kamu semua. Kenapa pula Umar? Yang pertama sekali, hadis Nabi yang sahih. Kata Nabi dalam hadisnya, dalam sabdaannya, kalau sekiranya ada Nabi dan Rasul lagi selepas aku, Umar lah orangnya. Kan? Wah, nak kata istimewanya Umar Al-Khattab ni tuan-tuan. Tapi lepas Rasulullah tak ada Nabi dan Rasul lah.
cerita je kan. Kalau ada Umar orangnya, maka ramai orang pun terfikir kan, betul juga kan, Nabi pernah cakap gitu. Umar pula kata, kalau gitu aku pun nak bagi pencalonan. Ya sila, aku cadangkan Abu Bakar As-Siddiq. Dah, sudah kan. Tadi Abu Bakar calonkan dia, yang dia pula calonkan Abu Bakar pula. Apa pasal? Dua sebab. Kan. Satu, siapakah orang yang Allah Ta'ala amanahkan untuk teman Nabi ketika mana hijrah ke Madinah dulu? Allah tak suruh aku, kata Umar. Allah tak suruh kamu. Allah suruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi teman Nabi. Nak kata punya rapatnya Nabi dengan Abu Bakar ni sampai begitu sekali. Allah nak Abu Bakar lah orang yang teman Nabi dalam hijrah. Okey, boleh terima kot dia punya reason tu. Yang kedua, yang paling kukuh sekali adalah siapakah yang menjadi imam kepada Nabi kita subuh tadi, yang terakhir? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi ni tuan-tuan, Nabi bila sakit balik daripada Hajatul Wada', Nabi demam. Kan? Yang mana demam Nabi ini membawa kepada kematian dia. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau boleh doa pada Allah Ta'ala, kalau boleh kita ni mati, jangan mati mengejut. Mati tu biar ada delay sikit. Kan? Biar dimulai dengan demam dulu, sakit, mati. Supaya apa? Supaya bila waktu demam, kita ada fatrah untuk minta maaf kat orang, kita ada minta maaf, ada masa untuk bertaubat, apa semua. Jangan mengejut mati. Macam Rasulullah juga, seminggu Nabi demam, baru Nabi wafat. Seminggu Nabi demam, Nabi tak keluar sembahyang bersama dengan para sahabat. Nabi sembahyang sendiri kat rumah. Tiba-tiba tadi subuh yang terakhir, Nabi rasa kuat sikit, Nabi nak keluar untuk solat. Maka Nabi pun keluar daripada rumah dia. Nabi pergi sebelah kan Raudah, masjid. Sebelah sini rumah Nabi, sebelah sini Raudah, masjid. Kan? Rumah Nabi kan Raudah sebelah-sebelah aja. Nabi pun keluar. Nabi waktu tu Abu Bakar dah angkat takbir dah jadi imam, Allahu Akbar. Nabi baru keluar. Bila Nabi baru keluar, ramai-ramai di belakang. Rasulullah. Abu Bakar pun tengah semayang, dia pun gostan satu langkah ke belakang, nak bagi Nabi naik jadi imam. Tapi Nabi pegang belakang dia, Nabi tolak ke depan. Kan? Bermakna tak apa, jadi imam terus. Nabi jadi makmum tuan-tuan. Kan? Tak pernah berlaku dalam sejarah kehidupan Rasulullah mesti jadi imam. Tapi itulah hari di mana Nabi jadi makmum kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tak tunjukkan pada tuan-tuan apa dia? Pada kita semua ni bahawa hebatnya yang nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni. Kan? Nabi pun mengiktiraf dia. Maka bila dengar alasan begitu, mereka pun telah membai'ah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Islam yang pertama. Di mana berlaku? Itulah dia tempatnya, Saqifah Bani Sa'idah, tempat yang ada pokok rimbun itu. Ya. Okey, baik. Nanti ada masa tuan-tuan, ada masa free, rajin-rajin jalan-jalan lah kan, nak ambil gambar ke apa semua ikutlah, ya. Okey, now jom kita pergi pula menuju ke Masjid Awan. Kan Al-Ghamamah di ujung sana. Jom, yalah. Boleh bawa ni Ustaz? Bawa. Tak apa, lipat bawa je. Ya. Okey. Yalah, jom. Bismillah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, kita menuju pula ke Masjid Al-Ghamamah di ujung sana. Kan kami ni semuanya baru sampai petang tadi, kan, daripada perjalanan yang jauh. Kuala Lumpur ke Jeddah dekat 8 jam setengah. Sampai Port Jeddah, nak gerak pula ke Madinah 7 jam lagi. Kan semuanya pun penat kan, pewai dah semua. Tapi ini semua adalah wajah-wajah yang kental jiwa dan raganya. Kan. Okey, baik. Rapat sikit. Sambil-sambil tu saya cerita. Okey ya. Jalan. Sambil jalan sambil cerita. Okey, jalan. Okey tuan-tuan. Ni adalah datangan luar Masjid Nabawi ya.
Datangan luar ni orang-orang yang mana perempuan yang uzur apa semua boleh duduk lah, boleh diri kat sini, tak ada masalah. Ya. Jumlah payung yang ada di sini ni 250 buah keseluruhannya. Dikawal dengan satu button. Satu kali tekan dia boleh buka semua, satu kali tekan dia boleh kuncup semua. Kan, tadi kata siapa nak tengok payung ni mengembang, datang ke sini setengah jam sebelum subuh. Kan. Nak tengok dia menguncup setengah jam sebelum maghrib. Ya. Asalnya 2003 tiada payung pada tiang-tiang ini. Hanya ada tiang lampu je. Namun pada tahun 2003 diinstalkan payung ni di atasnya. Maka teknologi yang digunakan adalah teknologi yang dibawa daripada Jerman. Kan? Yang mana didesainkan, patented hanya di Madinah saja. Tidak boleh mereka-mereka dalam tempat lain dalam dunia ni copy paste, tak boleh. Melainkan mendapat izin daripada Saudi. Kan? Apa dia? Bahan itu. Memang seramik kan. Pakaian dia punya kekuatan tiang ini adalah seramik dan mampu menahan kelajuan angin selaju 300 km sejam. Kalau ada ribut, sofa tiang tak bergoyang, tuan, payung tu steady. Kan? Jadi begitu hebat sekali lah kan, maksudnya dari sudut teknologi yang digunakan. Baik, cuma yalah dah lama kan, daripada 2003 nampak dah ada jam-jam dah kan. Orang lain menguncup, dia terbuka je. Kan? Kadang-kadang benda ni diselenggara lah kan, diselenggara selalu supaya mekanismenya elok apa semualah. Ya. Kemudian Masjid Nabawi, tuan-tuan, tuan-tuan tengok belah kiri, ini adalah tempat laluan untuk perempuan. Ini adalah laluan untuk perempuan. Sekarang ni tutup lah ni. Ni pintu 13, 14 ni ditutup. Perempuan boleh masuk melalui pintu 17 belah sana. Belah sini tempat perempuan yang tak boleh akses raudah, hanya untuk sembahyang aja. Ya. Perempuan untuk akses raudah adalah di pintu 25 hujung mana. Ya, okey. Dan juga material yang digunakan kan untuk Masjid Nabawi, pintu-pintu seberat 2.6 tan untuk satu daun dia. Bermakna kalau hempap kita mati on the spot kan, punya berat tu. 2600 kilo kan, berat. Dan juga digunakan sejumlah 26 kilogram emas tulen untuk menyadur lampu-lampu di bahagian dalam Masjid Nabawi, di bahagian atas kan, saduran-saduran emas tulen sejumlah 26 kilogram kan, emas murni. Ya. Dan kita sekarang ni kalau tengok, lantai yang kita diri sekarang ni adalah lantai marmar yang di bawah kita ni mempunyai 4,444 buah tandas keseluruhannya, dan juga mampu menempatkan parking kereta di bawah kita ni sejumlah 6,000 buah pada satu masa. Jadi kita ni berada di atas ni, bawah kita ni ada 5 tingkat di bawah lagi. Kan, bilik air termasuk jugalah parking kereta, dua story kan, 2 tingkat parking kereta. Jadi kita berada di atas ni kan, di atasnya kan, di bahagian ground floor ni nampak macam tak ada apa-apa je kan. Bawah kita ni kosong, ada parking kereta, tandas, bilik air dan sebagainya. Ya. Ada beza di antara marmar yang digunakan yang berwarna-warni ni dengan marmar putih yang berada di bahagian depan, khususnya pada waktu panas. Yang mana marmar putih itu lebih berkualiti, high quality. Panas terik tara mana sekalipun, itu marmar tak panas. Wah, kan. Beza dengan ini. Ini kalau panas jangan melecur, tuan-tuan. Saya dulu pernah cuba try test kan. Kan. Tak tahan, slipper juga. Apaan panas tu Tapi kalau marmar putih macam di depan sana dan juga di Bainan Tawaf, itu memang high quality betul, mahal betul kan. Jadi saya rasa tonton elok pasanglah marmar tu kan kat rumah. Jadi kurang panas. Kan. Tak ada slipper. Pakai ni kan, tak pakai aircon. Baring kat mama je sejuk. Kan. Okey, baik. Air water cooler yang ada dekat keliling ni bukan air zam-zam Ini adalah air biasa. Masjid Nabawi, air zam-zam hanya ada dalam tong je dalam masjid. Okey. Yang ini bukan air zam-zam. Ini adalah air paip yang disejukkan. Kan.
ada jemaah itu minum sakit perut. Kan. Sebab bila tak air pahit kan, disejukkan aja minum. Jadi minumlah air Zam-Zam. Jadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu ialah air yang apa yang diniatkan minum padanya. Minum air Zam-Zam, niat minum tu untuk sihat, insya-Allah sihat. Minum air Zam-Zam untuk bagi tenaga kuat, insya-Allah kuat. Minum air Zam-Zam untuk bijak, insya-Allah bijak. Kan? Gitu. Minum air Zam-Zam untuk hilang penyakit, insya-Allah hilang penyakit. Jadi itulah kelebihan air perigi Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam dalam Masjid Nabawi hanya ada dalam tong-tong saja. Kan? Tidak ada di luar ini. Berbeza dengan Mekah. Kalau di Mekah, di luar ada juga water cooler yang ada air Zam-Zam. Dia tulis itu Zam-Zam for drinking only. Itu boleh minum air Zam-Zam tu. Tapi Masjid Nabawi tak ada. Hanya ada dalam tong air Zam-Zam dalam masjid sahaja. Ya. Okey. Sebelah kiri tuan-tuan adalah pintu nombor 1 Masjid Nabawi. Ya, Babu Salam. Ya. Itulah dia Babu Salam. Nampak pintu tu? Itu adalah Babu Salam. Masuk straight aja boleh menuju ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki sahaja. Kan? Ada perempuan-perempuan kena masuk pintu 39 adalah hujung mana? Belah mana. So orang lelaki lepas waktu solat memang dia buka untuk ziarah ni. Datang aja. Kan, jalan. Kan, setiap kali waktu solat, habis waktu solat, dia akan buka untuk ziarah makam Nabi. So untuk orang lelaki ambil peluang ziarah Nabi setiap waktu. Kan. So tak perlu ada permit tuan-tuan. Boleh masuk aja tanpa perlu permit untuk ziarah makam Nabi ni. Yang perlu permit hanya raudah sahaja. Kan, ziarah makam tidak perlu permit. Okey, kita menuju ke belah sana untuk terus shortcut menuju ke Kubah Hijau. Kan, memandangkan ada yang pejam ke? Kan, mata pejam tak apa, yang penting kaki jalan. Okey. Mata pejam tak apa, yang penting kaki dia jalan. Pejam tak apa, kaki jalan. Okey. Kan. Okey, baik. Sekejap, sebentar. Okey. Buka kursi, duduk. Duduk atas lantai ikutlah kan. Okey. Terima kasih dah nak buat. Ya. Baik. Masjid yang berada di bahagian belakang tuan-tuan itu yang ada warna kuning itu adalah Masjid Al-Ghamamah. Masjid Awan namanya. Kenapa namanya Masjid Awan? Di sinilah Nabi melakukan solat Idul Fitri yang pertama dalam hidup baginda. Kan? Waktu kita hari raya, kita ada khutbah, kita ada solat raya kan. Maka Nabi yang pertama sekali Nabi solat hari raya di situ. Dan di situ jugalah Nabi pernah solat istisqa. Apa tu solat istisqa? Solat istisqa. Tak dengar. Istisqa ni adalah solat minta hujan. Kan, istisqa. Ya. Kita tak ada kat Malaysia sebab hari-hari hujan. Doa kan boleh bila nak uji. Kan? Ya, itu kelebihan Malaysia pula kan. Tapi solat untuk berhenti hujan tak ada. Solat minta hujan turun tu ada. Kan? Maka Nabi pernah berdoa di situ dan juga solat istisqa di situ. Ketika Nabi semayang istisqa tu, tak berapa lama terus awan mendung. Kan? Awan mendung yang berarak. Kan lagu tu lah. Nasir kan. Terus
Terus saja mendung, terus hujan mencurah-curah kan. Tu doa Nabi tu memang makbul betul kan. Tuan-tuan. Tadi dua peristiwa kat situ pernah berlaku, iaitu tempat Nabi solat Aidilfitri dan juga tempat di mana Nabi solat Istisqa. Dan hari ni masjid itu dah tak digunakan lagi. Sebab apa? Sebab ada Masjid Nabawi yang lebih dekat. Kan. Tinggal satu simbolik ajalah kan, bahawa tempat itu pernah ni. Yang membangunkan masjid itu adalah siapa? Umar ibn Abdul Aziz kan. Cucu kepada Umar Al-Khattab. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Dialah yang mula-mula membina masjid. Waktu Nabi datang situ tak ada masjid. Nabi cuma datang ke situ, tanah lapang macam ni kan, lapang aja. Nabi semayang lapang-lapang. Bagi khutbah Aidilfitri pun lapang-lapang gitu. Jadi yang bangunkan masjid adalah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian dah direnovate semula oleh Raja Fahad kan, hampir 25 juta Riyal Saudi. Sayangnya tak digunakan lagi dah kan. Okey. Belah belakangnya nampak Masjid Umar Al-Khattab. Belakang tepi dia adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan belakang bangunan ini adalah satu masjid, iaitu Masjid Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah kan. Jadi kita tak pergilah, kita cuma ambil tengok je jauh. Dan semua pun masjid-masjid hari ni dah direnovate semula ketika mana era Raja Fahad ya. Okey, baik. Okey, jom kita menuju ke Kubah Hijau pula. Jom, yalah, bismillah. Kan Kubah Hijau di mana tempat Nabi dimakamkan. Yalah, bismillah. So hari ni saya bagi versi yang paling ringkas kan. Kan sebab apa? Sebab semua pun penat kan. Jarah apa semua ni kan, malam tadi siang pun dah jalan penat. So kita buat juga jarah sebab masa-masa lain agak suntuk masanya. Dan yang penting info dan juga informasi itu kita berikan kepada para jemaah. Itulah yang paling mustahak ya. Sekarang ni kita nak bawa ke Kubah Hijau di mana Nabi dimakamkan di sana. Kita boleh lihat daripada luar lah, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelihatan bulan mengambang di atas sana. Semalam gerhana bulan kan. Katanya semalam merah aja bulan kita. Sesungguhnya kata Nabi, gerhana bulan, gerhana matahari, tiada peristiwa-peristiwa pelik yang berlaku kerananya, melainkan ianya adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah bila gerhana bulan, gerhana matahari, wah ini Tuhan marah ni kan, Tuhan murka lah, bla 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 bla. Ini semua pahaman-pahaman karut yang perlu dihapuskan ya. Gerhana bulan, gerhana matahari salah satu daripada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak yang lepak-lepak malam-malam ni di depan Kubah Hijau ni ya. Masih lagi dibuka untuk babu salam untuk siapa-siapa yang nak menzahimakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh masuk, tak ada masalah ya. Allah Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khairul khalqillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Yeah. Okay. Tengok orang muap tu muap lah. Kan. Okey tuan-tuan, kita berada di Kubah Hijau sekarang ni. Menandakan di bawahnya lah berada Nabi SAW. Asalnya Nabi ini tinggal di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga wafat pada dan juga di rumahnya, kan. Ketika di hujung-hujung ketika mana Nabi sebelum wafat, di hujung-hujung usianya, Nabi pergi juga ke rumah isteri-isteri Nabi yang lain. Namun boleh dikatakan isteri-isteri Rasulullah yang lain ini menginfakkan turn mereka tu kepada Aisyah. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Yalah, sebab Nabi dah menuju ke usia 63. Isteri-isteri Nabi lebih tua kan berbanding Nabi. Janda kan, ada yang lebih tua daripada Rasulullah, ada yang lebih muda sikit. Sikit lah, muda sikit. Tapi boleh katakan area 6 siri lah. Kan. Jadi yang mudanya hanya Aisyah, kan. Jadi Aisyah antara yang kuat lah menguruskan makan minum Nabi, keperluan Nabi dan sebagainya. Jadi di hujung-hujung usia Nabi memang ramai yang menginfakkan giliran mereka bagi pada Aisyah, kan. Jadi Aisyah lah yang take care Nabi lebih. Maka ketika mana Nabi sebelum wafat, Nabi sakit, Nabi memang dijaga oleh Aisyah, makan minum baginda apa semua. Dan ketika di hujung-hujungnya usia Nabi, Fatimah antara yang bersama dengan Rasulullah ketika itu, anak Nabi yang Nabi paling sayang, puteri Nabi Fatimah. Dia jelah anak Nabi yang hidup waktu Nabi wafat, dia masih hidup. Anak Nabi yang lain semuanya mati sebelum Nabi mati. Berapa ramai yang meninggal dunia? Ada? Berapa ramai anak Nabi? 7 orang. 6 mati sebelum Nabi meninggal dunia. Sebab itu tuan-tuan, kalau di antara kita ni lah kan, Allah Ta'ala uji 1 orang, 2 orang meninggal dunia sebelum kita pejam mata. Mana ada mak ayah nak anak pergi makan dulu? Tak ada, kan. Nak kalau boleh anak berjaya, anak cemerlang, anak dapat degree, dapat PhD, dapat naik pentah, wah kerja bagus, kahwin, dapat cucu. Dan kita kalau boleh pergi dulu. Memang itulah pun mak ayah apa semua kan. Tak ada mak ayah nak tengok anak pergi dulu daripada dia. Tapi Nabi Allah uji 6 meninggal dunia ketika Nabi masih hidup. Begitu besar sekali ujian Allah Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antara yang paling Nabi sebab ketika mana anak laki baginda yang namanya Ibrahim. Ibrahim ni tuan-tuan nak membesar dah, meninggal dunia. Nabi menyatakan dalam hadis, aku begitu sebab sekali kan, rasa kan manusiawi kan. Anak lain ni mati meninggal dunia baby okey lagi, tapi ni anak nak membesar meninggal. Maka Nabi, sebab tu bila dapat Hasan Hussein, Nabi begitu sayang betul kan.
Hasan Hussein ni anak kepada Ali dan juga Fatimah. Cucu ni sayang betul. Kita tuan-tuan ada cucu kan, mana ada cucu. Cucu kita duk pijak kepala kita tengah semayang, berah. Sekarang anak kita. Kan? Anak kita bagi penerajang lah. Tapi kalau cucu, berah. Main kepala atuk, berah. Kan? Itu kelebihan cucu. Kan? Kan? Cucu ni, atuk nenek sayang betul. Kan? Sayang lagi daripada anak. Cucu kan? Itu kelebihan kan? Maka Nabi begitu sayang sekali Hasan Hussein. Kan? Sebab itulah pusat ke atas Hasan ada iras Nabi, pusat ke bawah Hussein ada iras Nabi. Itulah kembar Hasan Hussein. Okay. Ketika mana Hussein mati dalam Karbala, kan, antara yang membunuh dia orang Islam juga kan, orang Kufah yang membelut kepada Hussein, yang membunuh Hussein. Begitu tragik sekali cerita dia. InsyaAllah saya akan cerita pada tuan-tuan nanti dalam siri, dalam bahas insyaAllah. Tapi bila yang membunuh cucu Nabi ni, dipenggal kepalanya, dicocok dengan pedang, dibawa berjumpa dengan pemimpin Kufah ketika itu yang memang belut kepada Islam. Dia cocok-cocok mata Hussein. Anas bin Malik ketika itu datang ke Kufah, tengok diperlakukan kepala Hussein begitu, dia beritahu kat gubernur Kufah, celaka kamu. Kan? Wailak kata dia kan, celaka betul kamu. Ini kamu buat kepada cucu yang Nabi sayang. Oh, marah betul Anas bin Malik kan kepada gubernur Kufah kata itu. Kan? Jadi tapi cerita dia ini berlaku tuan-tuan, ini berlaku kepada cucu yang Nabi sayang. Hussein memang mati, dipenggal kepala akibat daripada komplotan apa semua. Tapi Hasan dengan dunia macam biasa lah, kan? Jadi balik pada cerita tadi, ketika di hujung-hujung Nabi, di hujung nyawa Nabi, Fatimah datang mendekati Rasulullah, kan, mendekati ayah yang tercinta ni kan. Mula-mula Fatimah menunjukkan reaksi nangis. Lepas tu Fatimah senyum. Kan? Perbuatan Fatimah tu diperhati oleh Aisyah. Nabi ni duk bisik pada Fatimah, tak bisik pada aku pun. Kan? Aisyah tuan-tuan kan, dengan anak Nabi pun ada sikit jealous kan. Itulah perempuan kan, sikit punya hal jealous. Sekali malu kan. Okey, baik. Jangan lebih. Okey, baik. Dengan anak Nabi pun Aisyah jealous kan gitu. Ditanya pada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang Nabi bisik?" "Adalah." Kata Fatimah. Tak nak khabar kan. Aisyah tak berhati. Esok dia jumpa lagi kan. Apa yang dia bisik? Khabarlah kan. Waktu yang pertama Nabi bisik, "Wahai Fatimah, sesungguhnya sakit aku ini memang akan membawa kepada ajal aku." Kan? Aku memang sakit nak mati ni, kata Rasulullah. Maka Fatimah sedih kan. Sedih lah tuan-tuan. Mana ada orang mati senyum kan. Sedih. Tapi kata Rasulullah, "Sesungguhnya engkau lah keturunan aku yang pertama yang akan mengikuti aku selepas aku wafat." Bermakna jarak aku dengan kau tak lama lah. Fatimah senyum. Sebab apa? Sebab dia dengan ayahnya tak berjauhan tak lama kan. Tuan-tuan kan, sayangnya bukan setakat hidup je. Sampai kalau boleh mati cepat pun, kalau boleh nak mati sama jugalah. Kan? Itu namanya sehidup semati. Kan? Kita boleh. Orang perempuan mungkin lah kot, suami mati, orang perempuan sampai ketua bernyanda sampai mati. Orang lelaki seminggu sedih. Kan, bini mati. Lepas seminggu I liup tak boleh. Apa hal ni Haji, nak kahwin. Kan, nikah lain pula kan. Kejap aja sedih. Kan. Allah alam lah. Bukan lelaki sini ni di Bangladesh. Okey. Okey, baik. Cerita lah kan. Mana kata itulah realitinya. Namun Nabi akhirnya pergi bertemu Ilahi. Ketika berita Nabi wafat tuan-tuan, Abu Bakar waktu tu kat luar kan. Yang ada di samping Nabi sahabat-sahabat Nabi yang besar je, antaranya Umar Al-Khattab. Umar tengok Rasulullah wafat lah, nangis dia keluar, nangis. Umar terus buka pedang dia, beritahu kat semua sahabat,
Siapa yang kata Nabi mati, aku penggal kepala dia sekarang juga. Kan. Dia rasa macam sedih sangat kan. Jangan ada siapa berkata Nabi mati. Wah, jadi Umar macam tak apa nak waras lah kan. Sampailah Abu Bakar datang. Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, tengok jasad Rasulullah. Abu Bakar cium dahi Nabi, tutup. Abu Bakar keluar. Ya ma'syaran nas, kata Abu Bakar kan, wahai manusia kan, wahai orang-orang yang beriman, kata Abu Bakar. Andai kata kamu beriman kepada Muhammad, ketahuilah olehmu bahawa Muhammad telah meninggal dunia. Tetapi kalau kau beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang tidak akan pernah mati. Sesungguhnya telah berlalulah sebelum Nabi-Nabi, sebelum Rasulullah lagi, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, semuanya pergi menemui pencipta. Sama jugalah Rasulullah, manusia juga akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tak mati Allah je. Manusia termasuk Rasulullah meninggal dunia. Barulah Umar Al-Khattab cool down sikit kan. Cool down sikit apa semua kan. Ceritalah. Inilah antara peristiwa yang berlaku di hujung-hujung kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini Nabi memberi jaminan kepada kita tuan-tuan, kepada tuan-tuan, kepada saya. Siapa yang datang ziarah Nabi macam kita datang hari ini, ziarah Nabi, tanda kita sayang Nabi, rindu Nabi, wajabat lahu syafaati. Ke atas kita ni tuan-tuan, wajib dapat syafaat Nabi besok di hari akhirat. Ini yang kita nak ni kan. Siapa yang boleh jamin depan saya ni dia ni ada syurga? Ada? Saya Ustaz. Kan? Ahli syurga. Siapa jamin? Saya adalah ahli syurga. Tak ada siapa jamin. Tetapi oleh kerana tiada jaminan itulah, kita hari ni nakkan datang jumpa Nabi supaya Nabi kenal kita. Setidak-tidaknya aku dalam hidup aku pernah jumpa Nabi. Ketika mana? Di sini. Ni hari ni ni. Mudah-mudahan besok di akhirat Nabi bantu aku besok kan. Al-maklum lah tuan-tuan, kita ni buat pahala banyak. Betul, semayang tak tinggal, apa semua tak tinggal. Tapi mengumpat pun tak tinggal. Mengumpat tak tinggal, cerita orang, mina orang kan. Benda-benda masa rumah pun kadang-kadang jalan juga. Sangka buruk dengan orang, semua pun jalan. Jadi oleh demikian kadang-kadang pahala kita naik turun kan. Pahala tu naik turun, dosa pun naik turun. Jadi tak ada siapa pun boleh jamin bahawa dia memang ahli syurga. Kita doa besok di akhirat Nabi bantu kita besok di hari akhirat kan. Okay, baik tuan-tuan, batu depan saya. Kita ambil gambar Yalah. Yalah. Okay. Duduk depan. Yang duduk kursi depan, yang lain semua diri belakang. Okay. Yalah, masuk. Okey, alhamdulillah. Cantik. Okey, tengok saya. 1 2 3. 1 2 3. Okey, baik. Ada siapa punya handphone? Nak ambil gambar lagi? Yang handphone cantik-cantik sikit lah. Saya ni handphone Nokia je. Kan? Yang iPhone 14 Pro ada ni. Kan? Okey, ni. Okey je. Baik. Masuk. Okey, kejap. Allah Akbar. Sebentar. Jom. Sini kan? Kejap. Saya bagi masa tuan-tuan 2 minit ambil gambar family. Nak ambil gambar kan? Ambil gambar. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Okey. Baik.
Macam biasa tuan, tempat masuk Raudah ya. Sekarang ni adalah giliran wanita untuk masuk ke Raudah. Untuk menuju ke Raudah, pastikan tuan-tuan nusuk. Ambil, siapa yang tak ada nusuk boleh ke pintu 3 dan 7 untuk masuk. Adapun untuk Andalusia, kita ada bagi permit muasasah kan, sekali, dan daripada nusuk handphone sekali. So ada 2 kali permit kan, gitu. Dapat 2 kali masuk Raudah, alhamdulillah, syukur. Okey, Al-Qarqad ini ditandai dengan pintu pagar ni ya. Terus sampai hujung mana? Okey. Hampir 100,000 meter persegi. Di sinilah disebutkan sebagai Darul Mukmin, negara orang-orang yang beriman. Dan hari ini menempatkan hampir lebih 10,000 sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, Imam Malik rahimahullahu taala, dan juga imam-imam yang mutabarlah, hebat-hebat kan. Termasuk jugalah yang berada di sini adalah rakyat Malaysia yang pernah meninggal dunia di bumi Madinah Al-Munawwarah. Namun hari ini siapa yang meninggal dunia di Madinah tak dimakamkan di sini kan, kita akan dimakamkan di perkuburan sebelah syuhada Uhud ya. Masa sejarah luar nanti saya akan tunjuk tuan-tuan di manakah makam orang Malaysia kalau mati dimakamkan di situlah, tempat baru. Tapi still dalam tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Sebab tu tuan-tuan, masyhur dengan doa Umar Al-Khattab untuk kita ni tuan-tuan meninggal dunia di bumi Madinah Al-Munawwarah. Apakah doa beliau? Kan jom ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna mautan fi baladin nabiyyik wa syahadatan fi sabilik. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku ini mati di bumi nabimu dan bagilah aku syahid di jalanmu. Dan ini adalah doa yang masyhur oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar sendiri doa kalau boleh nak mati syahid dan juga mati di bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Sebab hadis Nabi yang sahih tuan-tuan, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyaf'al fa inni asyhadu liman mata biha. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu meninggal dunia di bumi Madinah maka lakukan. Lakukan tu bukan yang masuk terjun bangunan mati, bukan. Ada pula yang terjun kan. Mati tu maksudnya duduk, menginap, stay, hidup di bumi Madinah, kerja di sini, mati sini. Tu maksudnya. Kalau mampu lah. Kerana sesungguhnya siapa yang mati di bumi ini, kata Nabi, aku akan bagi syafaat pada dia. Confirm. Kan? Contoh kan, itu antara hadis Nabi yang memang sahih. Ya. Oleh demikian maka ramailah orang kita pun kadang-kadang kerja kat sini, duduk sini apa semua kan, mudah-mudahan. Ya, okey baik. Dan dinamakan Baqi' Al-Qarqad. Al-Qarqad itu menunjuk kepada satu pohon yang melekit. Dulu ada satu pokok dalam tu, dia punya getah tu melekit kan. Yang keduanya adalah tanah dia Baqi' itu sendiri. Bila kena air dia keras, maka disebutkan Al-Qarqad, bumi yang melekit, menunjukkan ada pada 2 benda lah, pokok dan juga tanah itu sendiri ya. Okey baik. Di belakang tuan-tuan, ini adalah laluan untuk masuk Raudah ya. Baik Raudah perempuan, baik Raudah lelaki. Inilah cara masuknya. Okey. Masa untuk perempuan masuk ke Raudah lepas subuh sampai pukul 10 pagi, lepas isyak sampai 12 tengah malam. Adapun masa lelaki 12 tengah malam sampai subuh, kemudian petang lepas zuhur sampai maghrib. Itu adalah masa untuk lelaki masuk Raudah. Tadi untuk nusuk masing-masing dah mohon kan. InsyaAllah nanti saya akan murnikan jadual nusuk tuan-tuan dan juga dengan program-program yang kita buat ini apa semua ya, insyaAllah. Maka dengan itu
tamatlah kita punya ziarah dalam Andalusia pada malam ini. Terima kasih pada semua yang mengikuti saya. Dan insyaAllah kalau siapa yang nak ikut saya balik. Siapa nak itikaf kan. Siapa nak duduk sini mengenung kubah hijau, terpulang lah situ kan. Ada yang duduk ke balik? Balik Ustaz. Yo. Balik. Lapor lah. Okey. Jom kita balik lah ya. Okey ya. Okay, baik. Kursi boleh letak nanti kat tepi dinding yang mana ada sangkut lah ya. Okay, jom. Yalah. Okey baik, itulah tadi ziarah dalam Andalusia untuk grup MSV 09 November 2022 pada 1 Sasaran Nasri. Kita buat agak ringkas pada malam ini memandangkan semua pun penat dengan perjalanan daripada Malaysia kan, dan juga perjalanan daripada Jeddah ke Madinah. So kita ambil versi yang ringkas dan sekarang ni kita dalam taraf pulang semula ke hotel kita di Madin. Ya. InsyaAllah. Okey, saya tamatkan rakaman kat sini ya tuan. Bateri pun nak habis ni. Okey. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.